Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, maka syarat wajib perang sabil dengan kufar, dengan orang kafir yang ada ia pada negerinya itu 7 syarat. Orang kafir masuk ke negeri kita, maka syarat wajib perangnya tu ada 7. Pertamanya, Islam. Mesti orang tu Islam. Maka tiada wajib perang atas kafir. Dan jika zimmi sekalipun. Orang kafir zimmi tak wajib perang. Maksudnya orang kafir zimmi ni iaitu orang kafir yang duduk dalam negara Islam. Dia tak wajib perang. Kerana ia membunuh, kerana ia memberi jizyah. Yang dia memberi ufti ataupun memberi cukai kepala. Jizyah ni ufti ataupun cukai kepala. Yang ni dia beri cukai kepala kepada pemerintah Islam, supaya kita halaukan seteru daripadanya. Jadi kita tanggungjawab orang Islam lah, pemerintah Islam lah jaga keamanan dia. Tiada supaya ia halaukan seteru daripada kita. Maknanya apa? Maknanya bukan menghalau musuh kepada orang Islam. Jadi orang-orang zimmi, kafir zimmi tadi, dia duduk dalam negara Islam, dia bayar jizyah tu supaya kita jaga dia daripada antara faedah dia tu, kita jaga dia daripada diserang oleh orang kafir. Bukanlah dia menghalau musuh kepada orang Islam. Dia tak halau musuh pun pada orang Islam. Tapi orang kafir tu mari mengganggu negara dia. Contohnya negara A, negara Islam. Negara B, negara kafir zimmi. Iaitu dia tunduk dan patuh pada negara Islam dengan membayar cukai kepala. Tapi dia tak masuk Islam lah, dia sembah berhala juga. Maka bila orang kafir serang dia, kita kena pergi jaga dia. Orang Islam kena pergi jaga dia. Baik, habis. Lagi berperang dengan orang kafir. Dan keduanya baligh, yakni cukup umur. Maka tiada wajib atas kanak-kanak. Ketiganya berakal, maka tiada wajib atas yang gila. Keempatnya merdeka, maka tiada wajib atas sahaya. Ini hamba sahaya. Dan jika disuruh oleh penghulunya sekalipun, untuk penghulu dia kata nak ambil perang ni, ambil pedang ni, ambil senapang ni, ambil rifle ni, pergi perang dengan orang kafir, maka dia tak wajib. Sedia hamba. Dan jikalau sahaya yang muba'adun sekalipun, ini hamba yang separuh. Separuh hamba, separuh merdeka. Dan tiada wajib pula atas mudabbir, hamba yang mudabbir. Dan makatab, ini hamba yang makatab. Kita dah cerita dah dulu ni, tengok balik. Kelimanya lelaki, maka tiada wajib atas perempuan. Dan khunsa yang muskil. Tapi kalau perempuan nak masuk perang boleh tak? Boleh. Cuma tak wajib atas dia. Keenamnya, hendak ada ia sihat, sihat tubuh badan.
maka tiada wajib atas yang sakit dengan penyakit yang menegah akan dia daripada berperang. Seperti sakit tak kaki. Tak kaki nak perang guna. Dan daripada berkenderaan. Yang ni orang yang tak ada kenderaan nak pergi sana. Dia yang kata kenderaan ni orang yang sakit yang kalau nak pergi tu kena naik kenderaan. Kalau tak ada kenderaan dia tak boleh pergi. Maka dia tak wajib pergi berperang lah. Kalau orang sihat boleh jalan kaki, kena pergi. Melainkan dengan musyaqqah yang amat sangat. Melainkan dengan musyaqqah yang amat sangat. Yang kesulitan yang amat sangat. Sekira-kira tiada tertanggung pada adat. Pada adat dia tak boleh. Melainkan kena berkenderaan juga. Kesalahan sakit yang tiada menegahkan dia daripada yang tersebut. Ini dengan kenderaan. Maka tiada diiktibarkan dengan sakit kepala yang sedikit. Sakit kepala sikit ya. Ya, berminyak cakap kepak lega. Dia kena pergi. Tempek koyok lega. Dia kena pergi. Dan sakit gigi dan demam yang ringan. Sakit gigi yang ringan lah ni. Ada setengah orang sakit gigi, dia bengkak kursi, nak bangun, tak boleh. Ketujuhnya, kuasa ia berperang. Ini dia ada tenaga. Maka wajib atas orang yang terpotong umpama tangan atau terpotong kebanyakan jarinya. Kalau sekadar terpotong tangan sikit ya, potong jari. Pegang pedang boleh lagi, dia kena pergi ya. Dan tiada wajib atas orang yang lasa tangannya, yakni yang lumpuh tangan. Tangan dia kena lumpuh tu. Atau lasa kebanyakan anak jarinya tu lasa, nak pegang pedang pun tak boleh. Dan tiada wajib pula atas orang yang tiada bekal. Dan barang yang disediakan bagi perang. Mana dia tak ada bekal dan tak ada alat peperangan. Seperti tiada senjata dan kenderaan dan nafkah. Nak belanja pun tak ada. Nak pergi perang tu jauh. Kenderaan tak ada. Jalan kaki lah sampai lembek lutut. Perang dulu lah. Bermula orang yang ditakutkan daripada kufar itu atas dua bahagi. Satu bahagi daripadanya tiada boleh dipilih oleh imam. Kan ditakutkan tu ditawan. Bermula orang yang ditawankan daripada kufar itu atas dua bahagi. Orang kafir yang ditawan oleh orang Islam tadi ni ada dua macam. Ada dua bahagi, ada dua golongan. Ada dua jenis. Ya. Satu bahagi daripadanya tiada boleh dipilih oleh imam. Yang tak boleh dipilih oleh ketua perang. Mana kata orang-orang tahanan perang tadi ni boleh dijadikan hamba oleh orang Islam. Tapi golongan hamba orang-orang yang ditawan tadi ni ada dua bahagi. Satu tak boleh dipilih oleh imam. Bahkan jadi sahaya dengan
semata-mata ditawankan dia. Maknanya apa? Maknanya semua tawanan perang adalah menjadi hamba sahaya semata-mata. Yakni diambilkan dia, yakni diambil dan dijadikan hamba. Dan iaitu segala kanak-kanak dan segala perempuan kufar. Kanak-kanak dan perempuan kufar ni, kalau mereka kalah, orang kafir tu kalah, orang-orang perempuan kafir tadi dan anak-anak mereka jadi hamba semata-mata hamba. Dan sahaya mereka itu, dan juga hamba sahaya kepada kafir tu pun ditahan ke, jadi dijadikan hamba pada orang Islam. Dan dihubungkan dengan yang tersebut segala khunsa, termasuklah khunsa dan yang gila. Kalau hamba tu ada yang gila, maka jadi sekaliannya dengan semata-mata ditawankan dia. Baik. Semua ni, kalau kafir tu kalah perang, maka jadi hamba. Siapa dia? Kanak-kanak, orang-orang perempuan, hamba sahaya orang-orang kafir tu. Sama ada sihat ataupun tak sihat, jadi hamba semata-mata hamba. Ya. Baik, tak boleh dibuat pilihan lah. Dan satu bahagi lagi, tiada jadi sahaya dengan ditawankan dia. Dan iaitu segala kufar asli yang lelaki, yang balik, lagi merdeka, lagi berakal. Maka diberi pilih akan imam pada mereka itu antara 4 perkara. Diberi pilih. Yang ni boleh pilih. Siapa pilih? Imam yang pilihkan. Pertamanya dibunuhkan dia. Imam tu yang buat keputusan. Dia bunuh ke apa ni? Jahat sangat ni. Muka macam dajjal yang berada. Bunuhlah dia ni. Dia dah bunuh orang Islam banyak. Kita bunuh je lah. Baik, habis. Dan yang keduanya dijadikan hamba sahaya. Boleh juga dijadikan hamba sahaya. Kalau nampak dia tu tak berapa nak tak berapa jahat ke, tu terpulang kepada ketua perang tadi. Dan hukumnya, kemudian daripada dijadikan dia sahaya. Dan hukumnya kemudian setelah daripada dijadikan sahaya. Apa maksud kata hukumnya? Maknanya, hukumnya ke atas hamba sahaya itu. Yang hukumnya ke atas hamba sahaya itu. Maknanya, tawanan perang tadi ni, dijatuhkan hukuman lepas tengok contoh tadi dulu. Seperti hukum segala harta ghanimah. Jadi dijatuhkan hukum kepada hamba sahaya tadi itu seperti mana hukum harta ghanimah. Demikian lagi yang jadi sahaya. Baik, kat tadi Dan hukumnya ke atas hamba sahaya itu setelah daripada dijadikan sahaya. Maknanya hamba saya tadi itu dijatuhkan hukum penjara barangkali. Setelah itu dijadikan hamba sahaya. Gitu. Dijatuhkan hukum dulu penjara ke.
Setelah itu, ya dijadikan hamba sahaya. Seperti hukum segala harta ghanimah. Kemudian dia tu boleh bagi-bagi berapa orang ada? 50 orang umpamanya. Dibahagi-bahagikanlah seperti membahagi harta ghanimah ke atas pejuang-pejuang ataupun tentera-tentera Islam. Demikian lagi yang jadi sahaya dengan semata-mata ditawankan dia. Dahulu ni sebelum itu, maka diberikan khamsunnya kepada ahlul khamsi. Diberikan khamsunnya. Apa makna diberikan khamsunnya? Diberikan khamsunnya maknanya dibahagikan kepada 5. Khamsun maknanya 5. Kepada ahlul khamsi, yakni kepada 5 golongan. 1/5 diberi kepada yang berhak mendapatkannya daripada 5 golongan. Dan yang tinggal lagi diberi kepada ghanim. Dan tinggal lagi, yakni baki lagi 4/5 itu diberi kepada ghanimin. Siapa ghanimin? Ghanimin ni maknanya orang yang hadir dalam perang dengan niat berperang. Walaupun dia tak berperang atau tak niat berperang pun, dia hadir. Atau namanya ghanimin. Orang yang hadir di medan perang tapi tidak berperang. Dia cuma meramaikan saja. Sama ada dia niat nak perang tapi dia tak berperang, ataupun dia niat tak mau berperang, dia main meramaikan saja. Maka tu namanya ghanimin. Dan ketiganya dinikmatkan dia dengan dilepaskan dia. Yang ketiganya dinikmatkan dia, mana kata dinikmatkan, yakni dibebaskan. Ya, dibebaskan. Diberikan dia kegembiraan dengan dilepaskan, dibebaskan. Dan keempatnya, dibuat penebus dengan mengambil harta daripada mereka itu, sama ada harta mereka itu atau harta kita yang pada tangan mereka itu, atau dibuat penebus dengan lelaki. Jadi kalau mereka ada orang tawanan, mereka bertawan askar kita, kita nak ambil balik askar kita buat dia sebagai tebusan. Dan lainnya yang ditawankan dia daripada muslimin. Maknanya orang-orang kafir tadi ada juga tangkap orang Islam dijadikan banduan. Maka kita boleh pilih antara mereka tu dijadikan sebagai tebusan untuk melepaskan orang Islam yang mereka tawan. Maka harta penebus mereka itu seperti hukum harta ghanimah. Ya, harta penebus. Orang kafir tu siapa nak beli, apa bayar? 1 juta kan? Maka 1 juta tu ya dihukumkan seperti harta ghanimah. Mereka kata dibahagikan. Macam mana dibahagi harta ghanimah? Iaitu diberikan khamsun bagi ahlul khamsi. Ini 1/5 bagi orang yang tergolong dalam 5 golongan. Baik. Dan yang tinggal lagi diberi kepada ghanimin. Siapa ghanimin? Tadi dah cerita kan? Baik, habis. Dan harus ditebus seorang kafir dengan seorang muslim.
Satu orang kafir dengan seorang Muslim. Harus. Ataupun lebih. Ini lebih daripada seorang. Dan beberapa kafir dengan seorang Muslim ataupun lebih. Begitulah juga. Sama ada seorang Muslim ditebus dengan beberapa kafir. Ataupun beberapa Muslim ditebus dengan seorang kafir. Barangkali kafir itu general tu. Tua dia. Dia nak kena bebas kawan ni. Anak 5 orang maksudnya. Maka diperbuat oleh imam atau amirul jaishi daripada yang 4 perkara ini. Barang yang ada padanya maslahah bagi muslimin dengan ijtihadnya. Ijtihad apa? Ijtihad amirul jaishi. Siapa dia amirul jaishi? Ketua perang. Ketua perang macam zaman Nabi dulu, antara ketua perang yang terkenal seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia berperang menjajah sampai ke China. Sampai ke China tu dia pergi. Barangkali itu lakut ada hadis. Utlubul ilma walau kana bis-Sin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Maknanya zaman Nabi lagi, Islam sudah sampai ke China. Dikatakan dalam sejarah, Islam sampai ke China tahun 7 Hijrah. Maknanya Nabi masih ada. Jadi ada orang kata, Utlubul ilma walakan Nabi Sin tu hadis tu do'eh. Ada yang kata maudhu'. Macam mana Nabi nak tahu? China. Rupanya dah sampai ada orang Islam tahun 7 Hijrah lah. Maka sebab itu ada setengah ulama kata, walaupun dia do'eh tapi dia masyhurah hadis tu. Barangkali sebab ada tentera Islam dah sampai ke China, iaitulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga telah berperang sampai ke Andalus. Sampai ke Andalus, sampai ke Spain sana, Spanyol. Nampak? Nak koman ke orang Islam. 2/3 dunia dipegang oleh pemerintah Islam. Ya, dulu ni. Selama lebih 1300 tahun. Hasil daripada peperangan demi peperangan. Ya, lama. 1300 tahun. Dunia ni dipegang oleh undang-undang Islam. Kita ni lahir zaman undang-undang kafir. Sebab tu kita ni tak pernah rasa nikmatnya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negara yang baik mendapat keampunan Tuhan. Negara yang mendapat keampunan Tuhan ni ialah apa? Ya, rezekinya melimpah ruah. Ramai yang memberi lagi yang menerima. Itu tanda dia. Ramai yang nak memberi dari yang meminta. Hari ni ramai yang meminta dari nak beri. Kan? Orang kaya pun duk minta sedekah hari ni. Orang kaya pun minta sedekah hari ni. Orang ada duit trilion pun menipu lagi. Nampak tak? Tu kata apa? Betapa rosak binasanya umat. Sebab apa? Berundang-undangkan undang-undang kafir. Itulah kita nak buat negara Islam ni. Tetapi negara Islam tak akan tercapai di akhir zaman ini selagi tidak datangnya Al-Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi yang ditunggu. Bila Imam Mahdi dah merintah dunia ni, dunia akan kembali kepada kegemilangan Islam macam dulu. Sampai orang rajin beribadah, dah tak hiraukan harta dunia. Harta dunia tu pula menimbun-nimbun, melimpah ruah. Sampai orang tak mau lah. Orang lebih minat mencintai ibadah dan mencintai agama
daripada bekerja mengumpul harta. Hari ni orang duk kerja kumpul harta pun tak terkumpul-kumpul. Dapat banyak mana pun habis. Simpan pun rasa tak cukup lagi. Itulah kata bala. Bila kita tak menghukum dengan hukum Allah. Dalam surah Al-Baqarah dia kata, apabila kita tidak menghukum dengan hukum Allah, maka rakyat negara itu akan dibala dengan dua bala. Apa dua bala dia? Yang pertama al-khauf, yang kedua al-ji'ang. Apa dia al-khauf? Ketakutan. Duduk dalam takut. Ya, takut banjir, takut tsunami, takut berperang, takut tak ada duit, takut anak hilang, takut bini hilang, takut laki hilang, takut kena buang kerja, takut tak cukup, takut itu, macam-macam takut. Itu kata al-khauf. Sekarang ni Cina nak perang dengan Malaysia. Orang Cina kalau perang, Cina kalau serang Malaysia, Malaysia nak lari mana? Cina yang hilang kat Malaysia ni, entah duk tunggu masa Cina mai langgar kita. Pasal apa? Mereka dah ada 1.2 juta duk tunggu sini. Kalau dia duduk dekat Penang, dekat Ipoh, dekat Selangor, dekat Seremban, kat Melaka, kat Johor, Cina mai serang Kelantan, Terengganu, Pahang, mereka lari mai sini, kena tembak belah sini. Kita duduk sini lama dah kena tembak. Nampak? Kalau kita perang dengan Cina, dia boleh lari balik Cina. Pasal dia orang Cina kan. Tapi kalau Cina perang kita, kita nak lari pergi mana? Terjun laut lah. Tu yang saya sebut hari ni, baru ni. Yang baru-baru ni saya sebut apa? Seekor keling jatuh lubang, cari berhari-hari. Tak dapat. Katanya baru ni dapat dah. Yang 1.2 juta hilang, berketok bodak. Ni ada masalah ni. Tak cari pun, ada masalah ni. Orang Islam Indonesia duk tolong buat bangunan tinggi-tinggi tu, seribu immigration ni. Tapi orang Cina kapi, daripada China tu mai duduk sini, tak ada pun dengar seribu. Ni apa masalah sebenarnya kita? Ya, duduk di dalam, tertanya-tanya apa muslihatnya. Jadi kita nak sediakan apa? Dah jadi lagu ni. Sediakan iman dan taqwa. Nabi kata, duduk di akhir zaman ni, Nabi kata kena jadi antara dua orang. Wajib atas kamu jadikan diri kamu itu antara dua jenis manusia. Apa dia? Kun aliman aw muta'alliman. Jadikanlah kamu itu orang yang mengajar ilmu ataupun menuntut ilmu. Kamu nak jadi orang yang bertakwa sebagai bekal kamu menghadapi puak-puak ni, puak-puak kepiak ni. Nabi kata, kun aliman aw muta'alliman. Jadikan dirimu orang yang mengajar ilmu agama, ilmu untuk jadi orang bertakwa, ataupun kamu jadi pelajar. Kamu belajar ilmu untuk jadi orang bertakwa. Buka kitab Mustika Hadis. Dalam kitab tu ada, senang orang cari. Sebut kata Bukhari, Muslim, lagi susah nak cari pula. Saya dah khatam baca kitab tu di Masjid RTB Bukit Canggang, Selangor. Lama dah. Jadi itu pegangan kita. Nabi dah pesan. Bukan suruh kumpul harta banyak-banyak. Bukan suruh kumpul emas banyak-banyak. Bukan suruh kumpul makan banyak-banyak. Tapi kumpulkan takwa. Dengan belajar ataupun mengajar. Yang boleh mengajar, kena mengajar. Yang tak boleh mengajar, ya belajar. Jadi kamu jangan lari daripada belajar ni. Maka
Bila Nabi kata begitu, orang yang dua inilah yang banyak cobaannya di akhir zaman. Belajar banyak cobaannya, mengajar pun banyak cobaannya, halangannya, musuhnya. Orang-orang musuh suka mencari orang-orang macam ni. Untuk mereka meninggalkan majlis ilmu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah redalah kepadamu ya Muhammad oleh Yahudi dan Nasara selagi kamu tidak apa? Kamu tidak menuruti jejak langkah agama mereka atau cara hidup mereka. Nak jadi macam depa. Depa tu nak kita jadi macam depa, no? Dan Nabi kata, umat Islam pada akhir zaman akan menuruti Yahudi dan Nasara ni sampai ke lubang biawak sekalipun. Ada dalam hadis. Mana kata orang Islam di akhir zaman akan jadi rupa Yahudi, jadi rupa Nasara. Belah Indonesia sana berlambat-lambat dah orang Islam yang mengatakan agama semua serupa. Mereka mengakui Kristian tu betul, Hindu tu betul, Buddha tu betul, agama semua serupa. Daripada rukun negaranya Pancasila. Dalam Pancasila tu diajar. Hari ni dah jadi dah. Ada dah tuan imam bersalam, bercium tangan dengan padri. Padri tu gelak terkekeh, bodohnya engkau. Antara racun mereka, jarum mereka yang sangat halus, yang kita tak sadar ialah mereka mereka telah mengeluarkan satu fakta agama yang bukan agama sebenarnya. Dia kata apa? Agama samawi 3. Yahudi, Nasara, Islam. Ini racun mereka. Ini bukan fakta dari Quran, bukan fakta dari hadis, bukan fakta dari ulama. Ini fakta dari orientalis. Ramai orang Islam berpahaman begitu. Agama samawi 3. Siapa berfikiran begitu, berpahaman begitu, taubat lekas. Mengucap lekas. Syahadatain balik. Itu bukan dari Islam, dari orientalis. Tapi ada di kalangan orang yang bergelar ustaz. Ya, ustazah berpahaman begitu. Saya ngaji sekolah dulu, tak saya pun faham lagu tu. Dia ajar kami semua lagu tu. Agama samawi 3. Dia belajar dengan orientalis. Lepas tu tak boleh ngaji dengan 3 jenis manusia. Imam Ghazali kata haram belajar ilmu dari 3 jenis manusia. Yang pertama orang fasik, yang kedua orang zalim, yang ketiga orang kafir. Ni ngaji agama dengan orang kafir, balik mengkafirkan orang Islam. Inilah dia ya, bahaya. Tapi orang hari ni marah pula mak ayah dia, hantar sekolah pondok, kami tak ada kerja katanya. Macam mana kami nak kerja? SPM tak ada, CJ tak ada, degree tak ada, nak kerja apa? Ni ayah punya pasal ni, kami menganggur tak ada kerja. Kena buat kerja buruk-buruk ialah kutip besi buruk. Kutiplah botol plastik. Dia salahkan mak ayah dia. Kenapa hantar ngaji sungguh-sungguh? Bukan? Bukankah ada nabi pesanan ulama? Ijhad wala taksal wala taqwafila wa nadamatun uqbali man yatakasalu. Bersungguh-sungguh olehmu, jangan kamu malas, kelak nanti kamu akan menyesal. Menyesal apa kalau kau tu dulu tak ngaji sungguh-sungguh? Allah jamin orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan meluaskan kesempitan hidupnya, diberi jalan keluar daripada kesusahan, kesempitan, kesulitan dan sebagainya. Tapi kita tidak mahu bersungguh-sungguh. Kita main-main belajar. Dah tua salahkan mak bapak, pasal mak bapak hantar anak ke sekolah pondok.
Kami tak boleh apa katanya. Tak ada kerja. Bukan salah mak bapak, salah hang. Salah hang, selalunya salah hang tu. Kenapa tak bersungguh-sungguh? Ayah mak dah bersungguh-sungguh dah cari duit belanja untuk hang belajar. Belajar pondok ni model besar. Beli kitab pun mahal-mahal. Pihak yang tak ngaji. Salah mak. Salah ayah. Ha? Inilah masalah orang hari ni. Dia yang salah. Dia kata bapak yang salah. Bapak dah ikut dah firman Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kamu tu yang malas. Kamu jangan dakwa apa-apa dekat ayah kamu. Dekat mak kamu lah. Kamu tu yang salah. Ayah dah buat betul ya. Bahkan kalau ayah kamu, mak kamu menghantar kamu ke sekolah yang tak mengajar agama, dia akan didakwa di akhirat. Walaupun kamu hidup di dunia ni kaya, jadi menteri sekalipun. Dengan kamu, go to the hell. Go to the hell. Tahu hell? Bukan helmi. Neraka. Pasal tak kenal Allah. Baik. Faham? Jadi, apa banduan-banduan tadi ni, tahanan-tahanan perang tadi ni, ya, dia kata apa? Maka diperbuat oleh imam atau amirul jaisi, iaitu ketua perang, daripada 4 perkara ini. Menurut apa? Menurut maslahah bagi muslimin. Maslahah maksudnya apa? Yang terbaik. Ya, menurut yang terbaik bagi orang Islam. Dengan ijtihadnya, yakni dengan kebijaksanaannya, dia mengeluarkan ijtihad. Ijtihad ni apa dia tahu? Memilihkan yang bagus, yang baik ijtihad. Menurut pendapatnya. Ijtihad ni menurut pendapatnya. Ijtihad maknanya pendapatnya. Lepas tu nak jadi ketua, mestilah ketua yang bijak, yang cerdik. Tak bolehlah pelantik orang baca pun tak erti jadi ketua. Hang pernah dengar Sultan baca Jawi, baca Rumi tak erti? Pernah dengar? Sultan sebuah negeri tu tak erti baca Rumi pun. ABC pun tak tahu. Ambrak itu negeri. Musnah itu negeri. Cuba tengok Sultan. Ya, dia boleh cakap Melayu, dia boleh tulis Melayu, dia boleh speaking, dia boleh macam-macam bahasa dia boleh. Kurang-kurang pun dia boleh Melayu dan Inggeris. Kan? Ini tulis Melayu mudah dia jadi Sultan. Sultan tak boleh, orang hutan boleh. Terkejut juga saya. Pernah diceritakan kepada saya. Seorang tu dia kata bakal Sultan. Tapi Jawi tak erti, Rumi tak erti. Orang putih jauh sekali. Oh, terkejut beruk saya. Semua tak jadi beruk lagi. Tak berlaku. Dia berlaku di sebuah negara antah berantah namanya. Tapi bukan. Sungguh pun. Tipu daya je. Budaya Pak Lawak nama dia. Pak Lawak buat lawak. Pak Lawak buat lawak. Maka jika tersembunyi atasnya yang terlebih maslahahnya, kalaulah berlaku yang terbaik, tak dapat dikenal pasti apa yang terbaik ke atas kafir tu. Tersembunyi mana tak dapat dipastikan apa yang lebih baik dihukumkan kepadanya. Habaskan mereka itu dahulu. Ini penjarakan mereka itu dahulu. Hingga nyata baginya yang terlebih maslahahnya. Terlebih baiknya. Maka jika dikerjakan dia. Ini setelah dipenjarakan dia. Dan keluar dengan. Maka dikerjakan dia. Jadi maka dipenjarakan dia terlebih dahulu. Kemudian barulah diputuskan. Titik di situ. Dan keluar dengan
kufar asli, ini tak termasuk dalam golongan kafir asli. Keluar dengan kafir kufar asli, ini tak termasuk dalam jumlah, dalam golongan kufar asli, itu yang murtad. Orang murtad ni dia bukan kafir asli. Dia orang asal orang Islam tapi murtad. Maka disuruh imam akan mereka itu dengan masuk Islam semula. Masuk Islam balik kamu. Maka jika tertegak, yakni jika mereka degil tak nak masuk Islam, dibunuhkan dia. Hukumnya pancung. Dan orang kafir yang masuk Islam, ia dahulu daripada ditawankan dia oleh imam, terpeliharalah hartanya daripada dijadikan dia ghanimah. Nah, dia masuk Islam sebelum ditawan, maka dia terpelihara harta dia sebab dia Muslim. Walaupun dia asalnya kafir, tapi dia dah masuk Islam. Hartanya terselamat daripada dirampas dan dijadikan ghanimah. Dan terpelihara darahnya, mana tak boleh dibunuh dia. Daripada ditumpahkan dia, ditumpahkan darahnya. Dan segala anaknya yang kecil, daripada ditawankan dia. Tak boleh tawan anak kecil dia. Dan dihukumkan dengan Islam sekaliannya kerana mengikut baginya, bagi orang Islam tadi. Adapun segala anaknya yang balik lagi berakal, maka tiada terpelihara sekaliannya dengan Islam bapaknya. Kalau bapak masuk Islam, anak tak masuk Islam, bini tak masuk Islam, bapak dia tiada selamat. Yang lain semua ditangkap jadi hamba. Kerana tiada mengikut mereka itu akan bapaknya pada Islam, tak mengikut bapaknya yang dah masuk Islam. Dan anaknya yang gila seperti hukum anak yang kecil jugalah. Anak, kalau yang anak tu masuk Islam, Islam terlepaslah. Dia gila macam itulah juga. Maka terpelihara ia dengan Islam bapaknya. Jadi anak yang kecil dan anak yang gila, mereka tak kena taklif syarak. Kalau mereka kecil macam mana? Kecil ni makna belum balik. Maka mereka itu terpelihara nyawa mereka, tak boleh dibunuh dengan sebab bapaknya masuk Islam. Dan Islam nenek itu memeliharakan akan cucunya yang kecil. Cucu yang belum balik. Dan jika bapaknya lagi hidup sekalipun, bapak tu kafir, bapak tu seorang dia kena. Nenek tak kena. Anak dia tak kena. Dan Islam kafir, tiada memelihara ia akan isterinya daripada dijadikan dia sahaya atas yang muktamadnya, seperti di dalam manhaj, dalam kitab manhaj. Dan jika bunting ia sekalipun pada kaul yang asah, walaupun hang bunting, dan hamilnya itu memeliharakan dia oleh Islam bapaknya, mana anak yang dalam perut tu otomatik jadi Islam dengan sebab bapa dia Islam. Kerana mengikut bapa pada Islam. Ini anak dia tu dididiklah jadi Islam kalau dah lahir nanti. Dan jika tiada memelihara ia akan isteri pada surah ini sekalipun. Ini pada masalah ini sekalipun. Maka jika dijadikan isterinya itu sahaya dengan ditawankan dia, putuslah nikah suaminya pada ketika itu. Sama ada ditawankan dia dahulu ni sebelum daripada dukhul, yakni daripada jima', kahwin-kahwin tak dijuma' lagi. Ataupun dah jima' dah. Ataupun kemudian selepas daripada jima'. Kerana tertegah mengekalkan sahaya perempuan yang kafir pada nikah Muslim. Maknanya tertegah, mana terputus. Bila laki itu masuk Islam, bini masih kafir, maka terputus nikah. Seperti barang yang tertegah pada perempuan nikahnya.
Ya, orang perempuan kalau kafir kahwin dengan orang Islam tak boleh, tak sah. Gitu maksudnya. Baik, habis di situ kita berhenti. Kemudian katanya dan dihukumkan bagi kanak-kanak dengan Islamnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.